sangat hebat dalam melakukan penjajahan dan penaklukan. Selepas Portugis ataupun Portugal dan juga Sepanyol perlahan-lahan mengurangkan kekuatannya, barulah naik kuasa-kuasa lain seperti Belanda, seperti Perancis, kemudian juga naiklah Britain. Nampak tak? Sebab itu kalau soalan kamu Anas, kenapa dulu Portugis jajah tanah Melayu? Sebab Portugis dulu. Sebab Portugis yang berkuasa dulu. Okey. Baik. So kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan faktor kedatangan kuasa barat. Kita nak lihat di sini, okey, apakah faktor? Faktor ni ada apa maksud faktor? Faktor maksudnya adalah sebab-sebab ataupun punca. Punca kedatangan secara umum. Kenapa dia orang nak datang sini? Apa masalah kau? Apa masalah kau orang nak datang sini? Jadi kita lihat pada tahun 1600 Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI diberi hak memonopoli ataupun menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Itu SHTI. Kemudian pada 1602 Syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan. Kemudian 1664 Syarikat Hindia Timur Perancis juga ditubuhkan. Kenapa syarikat-syarikat ini ditubuhkan? Untuk mereka menguasai perdagangan rempah. Lihat pada tahun itu. Tahun tu tahun apa? Okey, kalau kita lihat tahun tu adalah tahun 1600, 1602, 1664. Okey, ingat lagi tak masa kamu form 2? Okey, tahun bilakah Portugis datang ke tanah Melayu menakluk Melaka? Tahun bila? Siapa ingat? Tahun bilakah Portugis menjajah Melaka? Tahun? Yes, betul Imanina. Apa pula 951? Okey, iaitu tahun 1511. Nampak? 1511 Portugis. Kemudian 1600 Portugis telah menjadi lemah dan British pula naik. 1600 British pula naik. 1602 Belanda pula. 1664 okey, Perancis pula naik. Mereka semua menjalankan perdagangan. Jadi macam kita bincangkan sebelum ini, kestabilan dan juga kemakmuran negara kita inilah yang telah menarik minat kuasa barat datang. Sebagai contoh pada abad ke-16 zaman kegemilangan Sepanyol dan Portugis iaitu pada abad ke-16. Kemudian pada abad ke-17 pula barulah datang British, Belanda dan juga Perancis. Nampak? Okey, Sepanyol dan Portugis lemah, naik pula British, Belanda dan Perancis. Dan mereka semua datang untuk perkara yang sama, iaitu rempah ratus. Nak sangat dengan rempah ratus kita. Nak sangat dengan bunga lawang kita, kayu manis kita, kemudian lada hitam kita. Dia orang suka sangat. Itu pasal dia orang datang sini. Jadi itulah faktor kedatangan. Secara umumnya dia orang datang sebab itulah. Okey, baik. Kita lihat kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, kita lihat abad ke-16 Abad ke-16 okey, barangan mewah. Nampak tak? Dia orang datang untuk apa? Barangan mewah. Apa barangan mewah tu? Rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan pelbagai lagi hasil hutan. Itu dikatakan barangan mewah. So orang Eropah ni ingin dapatkan barangan ini, barangan dari China ini, okey, seperti teh, sutera dan juga tembikar. Mereka nak semua tu. Okey. Jadi orang Eropah nak benda-benda tu daripada China. Baik. Kemudian yang kedua, pada abad ke-16 ni, okey, mereka nak datang sini untuk apa? Untuk jadikan negara kita pusat pengumpulan barang. Sebagai contoh, negara China nak emas, perak, biji timah, rempah ratus sebagai tukaran. China nak semua-semua ni. Dan barang ni semua boleh diperolehi di Kepulauan Melayu. Dan syarikat perdagangan perlukan pusat pengumpulan bahan mentah yang terletak di tengah-tengah laluan antara
India dan juga China. Nampak tak? Jadi kat manakah lokasi pusat pengumpulan bahan mentah yang ada di tengah-tengah laluan China dengan India? Mana lagi kalau tidak tanah Melayu. Sebab itu diorang datang ke tanah Melayu. Okey. Sebagai pusat pengumpulan barang. Okey Husna. Kemudian yang ketiga, okey, pelabuhan persinggahan. Di mana kita tahu bahawa Barat datang ke tanah Melayu sebab diorang nak singgah sebentar. Jadikan kita punya negara kita ni RNR kan, macam kat highway tu RNR kan, singgah sebentar. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan kapal layar. Kapal layar akan guna angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Jadi itu yang penting. Jadi kuasa barat ini perlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung. Sementara lah, tempat berlindung sementara menunggu perubahan angin monsun. Jadi pelabuhan itu mestilah dapat memudahkan kapal berlabuh, boleh isi bekalan air, kemudian makanan dan juga boleh membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Yelah nak kena cari satu pelabuhan lah. Iaitu di mana? Di Tanah Melayu. Sebab pelabuhan-pelabuhan Tanah Melayu ni ada semua ni. Tempat kapal berlabuh, boleh isi bekalan air dan juga bekalan makanan, kemudian membaiki kapal, kod-kod mana tahu kapal tu tayar dia bocor ke kan, tayar kapal tu pancit ke kan. Jadi ada tempat untuk baiki kapal tu. Canton tu kat mana cikgu? Okey, Canton ni sebenarnya di negara China. Okey, Canton tu di negara China yang sekarang ni kalau tak silap cikgu, ianya bernama Guangzhou. Nama tempat tu ialah Guangzhou di China. Jadi itu sebab okey, kuasa barat datang ke Asia Tenggara ni. Okey. Baik, kemudian yang iaitu agama Kristian. Sebab utama kedatangan kuasa barat ada 4 barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan satu lagi agama Kristian. Okey, dan kenapa? Kerana matlamat penjajahan mereka memang adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Yang macam selalu cikgu cerita apa? Iaitu 3G kan. 3G iaitu apa? Iaitu gold, okey, gold, kemudian satu lagi apa? Gold, kemudian ada gospel, okey, gospel dan satu lagi apa? Siapa tahu satu lagi? Okey, gospel, okey, dan satu lagi adalah satu lagi adalah Glory. yes, gospel dan glory. Bagus. Itu sebenarnya. Bagus. Gold, gospel and glory. Gospel tu untuk agama Kristian. Okey, itu semua pada abad ke-16 abad ke-16, barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan agama Kristian. Itu 4. Bagaimana pula dengan kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18? Take note benda ni pada abad ke-17 dan abad ke-18, sebab utamanya adalah revolusi perindustrian. Di mana revolusi perindustrian. Revolusi ni maknanya apa tau? Perubahan secara besar-besaran dalam bidang perindustrian. Itu maksud revolusi perindustrian. Dia berlaku di Britain sejak abad ke-17 dan menjelang tahun 1870-an, Jerman dan Perancis juga menjadi negara perindustrian. Jadi dasar kuasa-kuasa barat ini berubah coraklah selepas revolusi perindustrian. Jadi mereka ni, barat ni, perlu cari apa tahu? Pusat perdagangan dan juga mereka perlu menguasai tanah jajahan. Supaya apa? Supaya dapat bekalkan bahan mentah untuk kilang-kilang mereka secara berterusan. Nampak tak?
Nampak tak betapa sebenarnya memang diorang datang sini nak ambil bahan mentah negara kita je. Biji timah, emas, itu semua nak dibawa ke mana? Ke negara diorang. Untuk apa? Digunakan dalam kilang-kilang mereka, dalam perindustrian mereka. Jadi siapa yang akan untung? Diorang yang untung. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Nampak tak? Jadi itu berlaku ya. Jadi, revolusi perindustrian membolehkan barangan ini dikeluarkan secara besar-besaran. Jadi, bila keluar secara besar-besaran, banyak buat produk tu, jadi kawasan pasaran yang luas perlulah dicari. Untuk jual barang tu balik, perlulah cari kawasan pasaran, kawasan untuk dipasarkan. Supaya mereka dapat keuntungan yang maksimum. Keuntungan dapat dimaksimumkan. Macam cikgu lah kan. Katakanlah cikgu cikgu nak kata apa memikirkan tentang keuntungan. Kalau memikirkan tentang keuntungan, lebih baik cikgu buka kelas sejarah online ni di seluruh negeri di Malaysia ni. Kan? Iaitu di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Sabah, di Sarawak pun semua kan. Bayangkanlah kalau semua pelajar-pelajar form 3 semua masuk kelas cikgu. Uish, penuh kan. Tapi cikgu tak buat macam tu sebab matlamat cikgu bukan keuntungan. Matlamat cikgu hanya membantu mereka yang memerlukan sahaja. Kan. Jadi kalau ramai kat luar sana yang mereka boleh belajar sendiri, please teruskan belajar. Kan. Kalau tak faham, baru boleh masuk kelas cikgu untuk lebih faham. Baik. Itu sebenarnya. Baik. Kemudian, itu pada abad ke-17 dan 18. Maknanya abad ke-17 dan 18 cuma ada satu sahaja sebabnya, iaitu revolusi perindustrian. Tetapi, kalau kita lihat kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20, ini banyak faktor dia. Faktor yang pertama, perkembangan industri kereta, di mana perusahaan kereta dan tayar telah menambahkan permintaan terhadap getah. Dan getah asli ini merupakan bahan penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Sebab itu negara kita banyak ditanam pokok-pokok getah untuk membekalkan getah asli kepada Britain untuk industri kereta dan juga tayar. Itu penting. Kemudian yang kedua, yang B iaitu kerana negara kita ni memiliki tanah yang subur dan kaya dengan hasil bumi. Ialah tanah kita subur, tanam apa pun jadi. Boleh tanam tanaman komersial seperti getah, tebu, tembakau, dan juga padi. Padi, tembakau dan juga tebu. Cikgu, bentuk getah macam mana? Kenyal atau cecair? Sebenarnya, getah tu sebenarnya apabila ditoreh, dia akan mengeluarkan cecair. Cecair itu akan masuk ke dalam mangkuk getah itu dan dibiarkan supaya dia sedikit mengeras, tapi dia kenyal. Getah tu kenyal. Daripada getah tu dia akan kumpulkan banyak-banyak, kemudian mereka akan proses. Proses supaya apa? Supaya menjadi lebih kenyal dan sedikit keras, dan daripada situ mereka akan meletakkan di dalam acuan-acuan untuk menjadikan dia tayar dan pelbagai barangan-barangan lain. Pada bentuk asalnya dia kenyal, yang berwarna putih. Dia warna putih susu. Okay. Kemudian, negara kita kaya dengan hasil bumi tau. Seperti negara kita ada biji timah, ada biji besi, ada emas, ada petroleum dan juga ada arang batu. Macam-macam yang kita ada. Sebab tu dia nak sangat negara kita ni. Kemudian kita ada industri mengetin, di mana kalau kita lihat Amerika perlukan biji timah untuk mengetin makanan, untuk mengetin minuman, untuk buat bumbung rumah dan juga untuk buat tong minyak. Ini menyebabkan harga biji timah melambung tinggi. Jadi pada tahun 1840 permintaan biji timah dari negeri-negeri Melayu
semakin meningkat. Permintaan pun semakin bertambah. Itu yang ketiga. Okey, kamu lihat cikgu bulat-bulatkan tu kan? Itulah perkataan-perkataan kata kunci yang kamu kena ingat. Okey, kata kunci dia industri kereta, kesuburan tanah, kekayaan hasil bumi, industri mengetin, kemudian pembukaan, seterusnya iaitu pembukaan terusan Suez. Di mana terusan Suez ini telah menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan juga Suez di Laut Merah. Ini telah mempercepatkan urusan perdagangan sebab telah memendekkan perjalanan. Yes, kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan boleh tanya, jangan tunggu-tunggu. Okey. So berlakulah perdagangan di antara alam Melayu dan juga benua Eropah, dan kita tahu terusan Suez dirancang dibina oleh Perancis. Ingat Perancis sebenarnya yang merancang pembinaan itu melalui juruteranya Ferdinand de Lesseps. Dan pada tahun 1859 baru mula dibangunkan terusan Suez itu. Seterusnya, penciptaan kapal wap. Di mana kalau kita lihat pada awal abad ke-19 kapal wap telah dicipta, dan kapal wap ini kelebihan dia adalah dia boleh bawa muatan yang banyak dan juga dia lebih cepat. Sebab dia lagi laju tau. Kapal wap ni lagi laju. Dan ianya telah menjimatkan kos. Jadi penghantaran barang menjadi semakin mudah dan juga murah. Itu kapal wap. Okey. Kemudian persaingan kuasa barat. Okey, iaitu kata kunci dia persaingan, di mana kita tahu bahawa Britain, okey, seperti Britain, Jerman, okey, Jerman, Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat bersaing untuk menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Malah mereka sanggup berperang tau. Sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan, sebab bagi mereka semakin luas tanah jajahan maka semakin tinggi sanjungan terhadap kuasa barat. Maknanya apa? Semakin luas tanah jajahan tu, semakin respect lah orang pada negara mereka. Itu sebenarnya ya. Betul. Macam sains dah. Okey. Okey. Baik, ya. Kemudian kita lihat ciptaan telegraf. Di mana kalau kita lihat telegraf ini membolehkan ahli perniagaan daripada Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Jadi itu yang mereka boleh buat. Dan penglibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Betul? Ya, mereka sebenarnya kalau mereka nak menjajah tu sanggup berperang. Sanggup berperang ya. Kemudian slogan beban orang putih. Nampak ni. White man's burden. Dia kata white man's burden di mana dia kata apa tahu? Mereka kuasa-kuasa barat ni berhasrat untuk menyebarkan pengaruh mereka dan tamadun mereka ke seberang laut menggunakan pelbagai slogan-slogan. Sebab mereka kata apa? Bahawa peradaban mereka ataupun tamadun mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk-penduduk yang dijajah. Okey. Maknanya apa? Diorang rasa bahawa diorang ni orang Britain, orang Amerika, orang Perancis, diorang rasa diorang ni lagi baik. Diorang ni lagi bertamadun berbanding kita. Okey, baik. Kebiasaannya mungkin ada ketidaksetujuan. Contohnya okey Imran, ya. Kenapa Sebab ada bunyi pula. Ada pula lagu selingan. Okey. Ya, laju sikit ada lagu selingan. Dadah lah tu kan. Selingan selingan. Okey. Bukan. Itu lagu sebenarnya, lagu. Lagu ya.
Terkejut masing-masing. Dia macam tahu-tahu je sebab nak kejutkan para pelajar form 3 daripada tidur. Maklumlah ramai yang petang-petang ni mulalah baring kan. Layu je kan. Tiba-tiba bunyi gitar. Okey. Tu kejut lah tu. Baik. Kemudian kita lihat slogan beban orang putih. White man's burden bermaksud apa? Tanggungjawab dan tugas mereka membantu dan memberi kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajahi oleh mereka. Dia orang ingat kita tanah Melayu ni tak apa? Tak aman ke? Tak sejahtera ke? Kita dah aman, dah sejahtera lama sebelum dia orang datang. Cuba kalau dia orang tak datang, kita rasa-rasanya kita tak dijajah pun. Kita relax je. Tak ada kecoh-kecoh pun. Ini sebab dia orang datang, nampak tak? Menyebabkan kita menjadi kecoh pasal dia orang. Acah-acah je pasal ambil hasil hutan. Betul? Ambil hasil hutan kita, ambil hasil bumi kita. Kan? Jadi even Perancis Perancis juga membawa muslihat iaitu apa? Slogan tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk bukan barat yang mundur. Amboi. Kan kita sedar bahawa sebenarnya tamadun dia orang lagi teruk. Kan? Berak kan, buang air besar dah dalam mangkuk. Tak ada toilet. Lepas tu buang keluar tingkap. Kan? Pakai tisu lagi nak belagak kata bertamadun. Sudahlah. Kita lagi bertamadun. Kan? Jadi kita lagi hebat, kita lagi bersih. At least kita mandi sehari sekali. Dia orang mandi seumur hidup 4 kali pun ada. Apalah dia orang ni kan, tak reti jaga kebersihan. Maknanya kita lagi bertamadun. Kan? Betul. Ada mandi Liana, dia orang mandi seminggu sekali tu untung tau. Dulu dia orang tu mandi seumur hidup 4 kali je. Seumur hidup mandi 4 kali je. Kau bayangkanlah. Kan? Kita ni sehari kadang mandi 2 kali, 3 kali. Sehari. Kan? Nampak tak? Betul. Jadi itu yang berlaku ya. Kita lihat. So, persaingan kuasa barat. Mulalah bersaing kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Betul. Betul. Sebenarnya dia orang punya tamadun lagi teruk. Sebenarnya tamadun barat lagi teruk daripada kita. Tapi entah kenapa kita ni asyik-asyik berpandukan pada mereka. Asyik-asyik melihat mereka sebagai tanda kemajuan. Apa hal? Okeylah, kita admit lah dia orang maju daripada segi sains, maju daripada segi teknologi. Okey, fine. Tetapi, tamadun masyarakat tu kita tak boleh contohi dia orang. Tak boleh contohi dia orang. Iaitu apa? Hidup tak kahwin, duduk serumah sampai anak 2-3 orang. Dah anak 2-3 orang baru nak kahwin. Apa jadah itu? Kan? Masyarakat yang tunggang terbalik macam tu. Tak ada panduan hidup. Apa macam tu? Kan? Jadi kita tak boleh contohi lah kan. Tak boleh contohi dia orang macam tu sebenarnya. Tak boleh. Kemajuan sains dan teknologi mungkin. Tapi untuk budaya jangan. Untuk budaya jangan. Baik. So persaingan. Kita lihat kawasan alam Melayu yang dikuasai oleh kuasa barat. Ya. Itulah umur 19 tahun tak boleh minum arak tapi boleh beli weapon. Hancur lah kan. Agak-agak tak puas hati tembak je kan. Macam manalah kes pembunuhan tidak meningkat. Kan jual senjata macam jual kat tepi kedai, macam jual 7-Eleven kat 7-Eleven je kan. Baik kita lihat British. British dia nak Kesultanan Brunei sebagai negeri naungan British. Perancis dia menguasai Indochina sebab nak membina terusan di segenting Kra. Rusia pula nak buka pertempatan di ujung Salang. Di kawasan segenting Kra juga. Jerman nak dapatkan Pulau Langkawi. Allah, nasib baik Jerman tak jadi ambil. Kalau ambil juga parah. Sebab apa? Waktu itu Langkawi kan padang jarak, padang terkukur. Tak ada apa-apa pun sebab masih belum bebas daripada sumpahan apa? Sumpahan Masuri tu kan.
Rusia nak pergi Malaysia. Amboi Adam. Kan? Bila sebut Rusia nak pergi Malaysia, wah terang mata kau ya. Kau ingat orang Rusia tu apa comel-comel sangat je. Kau orang tahu tak? Ni nak cerita Kau orang tahu tak sebenarnya cikgu ada Russian dalam rumah cikgu ni. Betul. Cikgu ada Russian dalam rumah ni. Nama dia siapa tahu? Nama dia Dusty. Nama dia Dusty. Kucing cikgu tu. Russian Blue. Dia Russian Blue. Okey, faham. Kucing cikgu tu Russian Blue. Dia jadi memang perangai pun macam Rusia lah, Samsung. Kan? Buat tak tahu je, muka tak bersalah je. Memang comel, muka tak bersalah. Kena lempang je kan. Agak-agak dia manjat je kan. Pam, lempang macam tu kan. Tapi sayang kat dia kan. Tapi itulah, belagak kan. Mentang-mentang dia Rusia kan. Kan. Baik, ada yang tanya, beruang Rusia jinak. Boy, tak ada sampai beruang nak berdibelanya dalam rumah. Jahanam rumah. Okey. Indochina sebenarnya adalah di Vietnam, Laos dan juga Kampuchea ataupun Kemboja. Okey, itu dipanggil Indochina. Satu ketika dah. Yes. Cikgu lah beruangnya. Okey. Baik. Amerika ingin bertapak di Terengganu. Okey. Keluarga Brooke pula nak menguasai Sarawak hingga sempadan Brunei. SBUB, Syarikat Borneo Utara British, membeli wilayah-wilayah Sabah. Membeli Belanda pula mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Kemudian Portugis nak Timor Leste dan Sepanyol nak menakluki Kesultanan Sulu iaitu di Filipina. Nampak tak? Masing-masing berebut kat kawasan kita ni. Apa hal korang ni ramai-ramai datang sini nak berebut kawasan kita orang? Kita orang nak duduk diam-diam je. Kan? Nak meniaga sendiri-sendiri je. Kan? Bukan nak kaya macam korang. Korang ni datang sini ambil kita orang punya banyak-banyak, bawa balik sana, korang yang kaya. Itu sebenarnya. Nampak tak? Hampir semuanya. Kita ada British, Perancis, Rusia, Jerman, Amerika. Keluarga Brooke ni British. SBB pun British. Belanda, Portugis, Sepanyol. Berebut bang. Begini nak ambil negara kita. Begini bang. Apa cerita? Kan? Beratur. Popular. Serius popular. Popular negara kita. Jadi, macam-macam strategi lah dia orang guna. Perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Macam-macam. Pelbagai strategi digunakan kuasa barat untuk menguasai negara kita. Contohnya, strategi menyerang. Ini seperti serangan Portugis ke atas Kesultanan Melayu Melaka dulu. Itu strategi serangan. Tu belum kira yang lain, iaitu kalau kita lihat Belanda guna strategi apa? Serangan fizikal, perjanjian dan juga berpakat dengan kuasa barat. British dia baik sikit. British gunakan strategi bersifat diplomasi, tolak ansur, berdasarkan isu dan juga faktor setempat. Kita boleh katakan apa tahu? Perbezaan antara Portugis dengan British ni, dia lebih kurang macam apa tahu? Macam pencuri dan perompak. Pencuri dan perompak. Perompak tu macam Portugis. Bila dia nak, dia serang. Kemudian dia rampas. Dan tentu orang benci dengan Portugis. Tapi kalau British, dia tak jadi perompak. Dia jadi pencuri. Diam-diam dia curi. Diam-diam dia curi. Tapi dia curi tu sikit kan. Orang kita kadang-kadang, dia curi depan mata kita je, kita tengok je. Tu British buat apa? Dia bawa keluar biji timah kita. Nampak? Nampak tak? Jadi itulah sebenarnya British bijak sikit. Jadi itu kegunaan British. British dia strategi dia lebih bersifat diplomasi, ada tolak ansur. Malah pada 1873 ni kita lihat Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan British daripada Parti Liberal dan kerajaan baru ini menukar dasar. Pada awalnya tak campur tangan. Tak nak ambil tahu pun pasal negeri Melayu ni. Bila tukar kerajaan, tukar dasar. Iaitu apa? Kali ni kerajaan baru kami nak masuk campur dalam hal-hal di negeri-negeri
Melayu. Nampak? Mulalah nak campur tangan. Jadi pedagang-pedagang negeri Selat juga, okey, kalau kita lihat pedagang negeri Selat mendesak kerajaan British untuk campur tangan bagi melindungi kepentingan pelaburan mereka. Ya, ada raise hand nak tanya, silakan. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya terus dalam group chat, ya. Cikgu akan jawab terus, don't worry. Cikgu akan jawab terus. Tak tahu apa-apa jangan tunggu-tunggu. Tanya terus. Tanya terus. Okey. Baik. Jadi kita lihat Andrew Clark, satu nama yang penting ni, okey, dihantar untuk menggantikan Gubernur Harry Ord dan mereka mencari alasan untuk campur tangan British di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Ini kerja-kerja dia orang lah. Ibaratkan macam apa tahu? Katakanlah seorang kawan kamu berserta dengan seorang kawan kamu lagi di mana kedua-dua tu berkasih-kasihan. Berkasih-kasihan couple lah senang cerita. Kemudian kan mereka bergaduh. Pastinya ada orang ketiga yang akan cuba mengambil kesempatan. Iaitu apa tahu? Mereka kata, dah lah tu jangan gaduh. Dia ni pula, dah lah tu jangan gaduh. Ya, baik-baik apa semua kan. Tutup kan. Rupanya dia ni pula nak yang ini. Dah bertukar dah. Dah tertinggal yang ini kan. Macam tengok cerita drama Melayu je. Yeah. Okey. Oh ya ke? Apa? Apa? Takdir yang tertulis. Boy. Takdir yang tertulis Sorry lah tak tengok drama kan. Betray nak buat macam mana kan. Kadang-kadang orang lelaki ni kan kasih sayang melempar ruah. Bila melempar-lempar tu macam dalam cawan kan. Isi kasih sayang banyak sangat melempar ruah, rugi. Ambil cawan satu lagi. Kan? Letak bawah. Barulah cerita tu barulah kasih sayang tu tak melimpah kan, tak membazir. Teorinya. Amboi. Okey, baik. Ustaz Fazil terus amboi. Okey, baik. Line clear. Okey, Iskandar, line clear. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Kita lihat. Buaya take note. Alright. Okey, strategi Belanda. Ya, Imanina. Strategi Belanda untuk menguasai negara kita. First of all, apakah strategi dia orang? Hebat sangat dia orang ni. Strategi yang pertama iaitu Belanda gunakan serangan fizikal. Asyik serang. Sebab itu kita lihat Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor. Kemudian berperang dengan penduduk tempatan di Kuala Perak untuk monopoli biji timah. Kemudian berperang pula dengan Angkatan Selangor dan Rembau sebab bimbang penguasaan Selangor di Selat Melaka. Berperang dengan Johor. Kemudian berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor sebab berebut perairan Selat Melaka. Kemudian berperang dengan Selangor di Kuala Selangor. Kerja dia asyik berperang aja. Sebab itu orang Melayu dulu benci dengan Belanda. Bila benci dengan Belanda, semua benda-benda yang tidak disukai orang Melayu diberikan nama Belanda. Contoh, durian Belanda, ayam Belanda, paku Belanda. Sebab apa? Belanda macam ni lah. Kan? Asyik kerja nak bergaduh je. Inilah Belanda. Kan? Buaya. Ada buaya Belanda. Mak Amjad, kau buat perkataan baru ni. Kan? Buaya Belanda. Okay. Ada. Tak ada. Janganlah tahu macam tu isteri Belanda. Kan? Ikan Belanda. Kau pecadah ikan jadi Belanda. Aduh ya kau ni. Baik. Baik. Kemudian, limited edition Okey, pertama serangan fizikal. Kan? Yang kedua iaitu melalui perjanjian. Buat perjanjian dengan Perak untuk dapatkan biji timah. Nampak tak? Keutamaan dia orang, dia nak ambil biji timah je. Yang tadi ni pun sampai berperang. Nak apa? Nak biji timah je. Kemudian kita lihat perjanjian dengan Selangor pun dibuat. Okey, akhirnya Sultan Ibrahim setuju menjual biji timah. Again, biji timah lagi kepada Belanda. Bermakna dia orang ni Belanda ni nak biji timah kita je. Minta lelok tak boleh ke? Betul? Cikgu setuju. Kan? Betul? Kan? Contohnya macam kalau ada kan, kalau ada macam nak minta cinta pada orang kan. Saya nak minta cinta daripada awak boleh?
Minta elok-elok. Kan? Minta elok-elok. Kan? Tapi terpurahlah pada orang tu nak bagi ke tidak kan. Kan? Kalau dia kata tak boleh. Cinta saya untuk diri saya je. Okey. Nak minta sikit tak boleh? Tak boleh. Sikit je. Tak boleh. Jadi tak boleh. Tak boleh redha je lah. Okey. Tak boleh redha je lah. Tiba-tiba friend zone. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Cara yang ketiga iaitu kaedah yang ketiga, strategi ketiga Belanda buat iaitu pakatan. Ya, betul. Okey. Belanda sanggup berpakat dengan Johor. Okey, berpakat dengan Johor untuk mengalahkan Portugis dan juga berpakat dengan British. Okey, dalam perjanjian Inggeris Belanda. Ya. Okey, kau kunci cintaku dalam hatimu. Macam tu. Ya. Sudahlah kan. Tu pakatan. Nampak? So ada 3 strategi Okey, Belanda, serangan fizikal, perjanjian dan juga pakatan. Kalau British lagi banyak. Akan ku tembak pistol ke hatimu. Sudahlah Haras. Pistol pun tak ada, cerita pasal pistol. Okey, baik. Kita terus. Strategi British. Okey. Doki-doki Pistol nerf Allah. Okey. Baik, strategi British untuk menguasai negeri kita. Ya, kedai 99 pancut air kan. Yang belakang tu boleh buka cabut, isi air, kemudian tutup balik, kemudian tembak. Baik. Strategi British untuk menguasai negara kita iaitu pertama sekali iaitu manipulasi. Okey, kita tahu manipulasi ialah mengambil kesempatan secara bijaksana. Itu manipulasi. Kata kunci dia mengambil kesempatan secara bijaksana. Contohnya dalam kes Singapura, di mana bagaimana British mendapatkan Singapura. Ingat kan? Iaitu siapa nama lelaki yang dapatkan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman untuk dapat Singapura tu, siapa nama dia? Iaitu siapa nama dia? Okey, siapa nama dia? Come on, ada orang tak? Bukan, itu Pulau Pinang. Ini di Singapura. Siapa? Alex Ferguson, jadah kau, Alex Ferguson. Kan? Anyone. Cepat. Bermula Mason. No. Sir Edward, no. Bermula dengan huruf S. Iaitu bermula dengan S dan juga T. Stewart. No. Okay, A. Stand by me. M. F. Ibu. Stanford. Yeah, Stanford apa? Stanford Jefferson. No. Stanford. Yeah, betul. Stanford Raffles. Apalah anda semua ini. Stanford Raffles lah. Okey, baik. Tak apalah. Korang tu memang lupa-lupa ingat. Okey. Manipulasi di Singapura oleh Stanford Raffles. Kemudian di Perak, masalah perebutan takhta iaitu antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail. Kemudian di Selangor, kejadian Lanun merompak kapal dagang British. Negeri Sembilan pula, konflik 2 orang pembesar, iaitu Datuk Kelana Tengku Abdul Rahman dan juga Datuk Shah Bandar. Itu konflik 2 orang pembesar. Tipu helah, inilah tipu helah yang digunakan oleh Francis Light untuk mendapatkan Pulau Pinang. Kemudian strategi seterusnya iaitu pakatan seperti Melaka, mendapatkan British mendapatkan Melaka melalui pakatan, berpakat dengan Belanda. Jadi melalui perjanjian Inggeris Belanda, British memperoleh Melaka dan Belanda memperoleh Bangkahulu. Kemudian ada juga strategi ugutan. Ugutan dan desakan di mana Selangor dan Pahang didesak untuk menerima seorang residen. Dan juga Brunei, Sultan didesak mengiktiraf James Brooke
okey, iaitu Raja Sarawak. Rasanya kita dah belajar bab ni. Cuma belajar daripada bab 1 hingga bab 4 hari tu kan. Bab 4, bab 5. Tapi nanti kita ulang balik Kemudian, okey, satu lagi iaitu dengan strategi perjanjian di mana Sultan Perak, Sultan Selangor dan Yang Tuan Sri Menanti didesak untuk memeterai perjanjian menerima naungan British. Maknanya didesak, dipaksa untuk menerima perjanjian itu Dan Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak melalui perjanjian. Pajakan di mana Sabah pajakan dan pemberian piaga menyebabkan SBUB luaskan pengaruhnya. Itu dia gunakan strategi pajakan. Dan yang terakhir iaitu serangan fizikal seperti yang berlaku di Nanning. Nanning Negeri Sembilan tu, Dul Said diserang British kerana enggan tunduk pada kekuasaan British. Dan Kuala Terengganu, tempat di mana Kuala Terengganu tempat Syahrul ada sekarang ni, Kuala Terengganu dibedil, ditembak dan juga mendesak Sultan Omar tidak mencampuri perang saudara di Pahang dan juga masalah takhta Sultan Mahmud Lingga. Maknanya di sini kalau kita lihat secara umumnya baik, secara umumnya Belanda ada 3 strategi. 1, 2, 3. Iaitu serangan fizikal, perjanjian dan pakatan. Manakala British ada 1 manipulasi, 2 tipu helah, 3 pakatan, 4 ugutan, 5 perjanjian, 6 pajakan dan 7 serangan fizikal. Maknanya memang banyak strategi yang telah digunakan. Maka dengan itu kita telah tamat bab tamatlah bab 1 tingkatan 3. Dah selesai bab 1. Iaitu kita telah belajar daripada 2 kelas ini sebelum ini iaitu apa? Pertama sekali berkaitan dengan kestabilan dan juga kemakmuran. Kestabilan kenapa negara kita stabil? Sebab ada pemerintahan, kemudian juga ada undang-undang, kemudian kita ada hubungan-hubungan luar. Kemudian kita yang kedua ada kemakmuran. Makmur kerana kita kaya dengan hasil bumi, hasil alam, hasil hutan, ada sistem ekonomi, kita ada perdagangan, ada timbang, sukat dan ukur. Dah ada mata wang apa semua. Pembelajaran formal. Kemudian kita ada keintelektualan seperti kita ada pendidikan tak formal dan pendidikan formal. Tetapi akhirnya Barat datang juga dan Barat menggunakan banyak sebab-sebab. Jadi kalau kita lihat banyak sebab, yang pertama apa? Sebab-sebabnya pada abad ke-16 barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan agama Kristian. Manakala pada abad 17 dan 18 berkaitan dengan revolusi perindustrian satu sahaja sebab dia. Kemudian kedatangan kuasa Barat pada abad ke-19 dan 20 sebab industri kereta, kesuburan tanah, sebab mengetin makanan, terusan Suez, kapal wap dan juga persaingan kuasa Barat, ciptaan telegraf dan slogan beban orang putih. Dan inilah yang kita lihat tentang strategi-strategi tadi Baik, so kita lihat cikgu saya rasa saya dah tahu macam mana ingat nama, tapi kita kena benci. Kalau bila benci kita of course tak boleh lupa nama diorang. Betul Fariba kalau kita benci dengan nama orang tu memang kita akan ingat sampai bila-bila. Ya betul. Francis Light. Baik. Antara nama-nama yang benci yang kita boleh hafal. Nama yang kita benci, Francis Light, Stanford Raffles, Andrew Clark, itu antara James Brooke, James Brooke. Jadi itu semua adalah orang-orang yang kita benci. Itulah dia bab 1. Baik, nama X, boy. Nama X memanglah kau ingat. Baik. Baik, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk kamu tanyakan. Sekiranya kamu ada apa-apa pertanyaan, boleh bertanya sekarang. Untuk mungkin kamu boleh tulis, silakan. Nak tanya apa-apa? Berkaitan mana-mana bab ini? Ada tak?
Silakan. Akil Iskandar ni dah tidur dah ke? Mana pergi Akil ni? Kan pintu terbuka tu. Oh, Akil. Okey. Agaknya orang luar belajar tak sejarah kita. Baik, orang luar yang berkaitan dengan kita akan belajar sejarah kita. Contohnya, contohnya Britain. Yes. Ya, betul. InsyaAllah. Ramai dah tanya tu. InsyaAllah. Jadi itulah yang berkaitan dengan bab satu ini. Ya. Ada nak tanya apa-apa lagi? Ramai yang nak tanya ni. Silakan nak tanya apa? Yes. Nak tanya apa tu? Oh, nak main quiz ke? Oh, okey. Birthday Ana Zainal. Oh, ya ke? Okey, Ana Zainal, hari ni birthday kamu ke? Okey. Okey. Jadi, kenapa give up jaja kita? Okey, sebab dia tidak ada kepentingan pada waktu itulah.